الله 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 Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom rakan-rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat pada hari-hari kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, tadi telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian menerusi rancangan tarbiyah untuk jam pertama Aspirasi 10.1 edisi Jumaat bersama dengan Ustazah Hamidah. Kita bercerita tentang akhlak yang meletakkan kemuliaan seseorang. Jadinya masya-Allah, mudah-mudahan kita semua dapat membina, membentuk akhlak yang baik, sehingga akhlak tersebut bukan sekadar kita buat-buat, tapinya sampai satu masa nanti memang akhlak itu sebati dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar mana yang terlepas dengar, kita ada siaran ulangan untuk rancangan tarbiyah tadi pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh saja pergi ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Kami telah pun sediakan videonya untuk anda tonton kembali. Bagi rakan-rakan yang mengikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, tekanlah butang share supaya kita semua dapat sama-sama membantu rakan-rakan kita yang lain untuk membina, membentuk akhlak yang mulia, insya-Allah. Baiklah, kita akan teruskan lagi perkongsian untuk Aspirasi 10.1 edisi Jumaat. Kejap lagi kita bakal bersama menerusi rancangan tadabbur. Nak kita sambung lagi pengajian tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman menerusi tadabbur surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 48. InsyaAllah untuk sama-sama anda ikuti perkongsian pengajian kita sebentar saja lagi. Di FB IKIM FM kita ada kongsikan juga secara langsung perkongsian di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM juga ada, dan di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini kita dengarkan terlebih dahulu Demi Muhibin featuring La Ahmad menerusi Cukuplah Bagiku, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sungguh cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segala inginku. Sungguh cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segala pintaku. Kau memiliki diriku, akulah hamba, dan itu kebanggaanku. Aku masih tetap ada di pintumu, tak ku jemu, tak ku lelah untuk menunggu, karena segalanya aku sangat inginkan rahmatmu. Yakin kau tahu dan itu cukup bagiku. Sungguh cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segalanya aku. Kau memiliki diriku, akulah hamba-Mu, dan itu kebanggaanku, oh Tuhanku. Pintaku hanya padamu, aku masih tetap ada di pintumu, tak ku jemput, tak ku lelah untuk menunggu, karena segalanya aku sangat inginkan rahmat-Mu. Ku yakin kau tahu dan itu cukup bagiku. Bantulah aku melangkah
kehidupan yang perlu diteruskan. Warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, parking yang luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, Maria, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat perkongsian kita hari ini Tadabbur, tak lain tak bukan kita bakal bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman yang telah pun bersedia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati, terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz sudi bersama kami lagi. Sama-sama. Perkongsian surat untuk Tadabbur hari ini. Kita dah sampai ke siri yang ke-16 tak silap saya untuk perkongsian Tadabbur surah Al-Kahfi. Kita sampai untuk ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-48. Cumanya awalan ni Ustaz, bila kita nak kongsikan untuk bahagian potongan ayat ini, apakah sedikit mukadimah untuk perkongsian kita minggu ini? Silakan Ustaz. Terima kasih pada Puan Rahayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur. Kita bersama pada minggu yang ke-16 ya barangkali. Pejam celik kita sudah begitu berbulan-bulan dengan surah Al-Kahfi dan Alhamdulillah kepada semua yang menonton sama ada di Facebook ataupun yang mendengar di radio. Saya lafazkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 3 ayat akan menjadi perhatian kita pada kali ini. Ia merupakan kesinambungan daripada yang lepas, di mana bagaimana untuk mewujudkan hati yang tidak terpedaya dengan nikmat dunia. Kita sangat-sangat perlukan kepada 3 ayat ini untuk tujuan kita lebih nampak apakah jalan ke depan. Ya, semua orang sedang bercakap tentang masa depan. Ya, orang bercakap tentang 5 tahun lagi. Tetapi kita kena fikir lebih jauh daripada itu. Dan 3 ayat ini akan memberitahu kita apa menanti kita selepas kita meninggal dunia. Saudara-saudari, ayat 46, ayat 47, ayat 48, izinkan saya membacakan sepintas lalu ayat 46 yang menceritakan tentang adakah harta dan anak-anak boleh menjadi legasi ataupun perkara yang sepatutnya ditinggalkan oleh orang mukmin. Jadi ayat 46 kita akan lihat sebentar lagi, boleh tak harta dan anak-anak menjadi legasi. Ya, kemudian ayat 47 kita akan lihat tentang hakikat hisab, ya, ataupun perhitungan dan soal siasat di sisi Allah. Ini ayat yang sangat menggerunkan. Ayat 47 dan ayat 48 adalah cerita tentang orang yang tidak percaya kepada detik pertemuan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak pinak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amal-amal soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan dan cita-cita. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan
wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari kalangan manusia. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Dan mereka semua akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris-baris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menyangka bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu bangkit untuk memenuhi perjanjian ini. Jadi 3 ayat ini mengajar kita sekurang-kurangnya 5 perkara penting kita nak ambil pelajaran daripada ayat yang berbicara tentang hari akhirat. Yang pertama sekali kita lihat huruf P kali ini, 5P. Pahala terus mengalir. Bagaimana untuk kebaikan yang kita buat walaupun kita sudah meninggal dunia, bagaimana supaya pahala itu dapat terus menerus mengalir masuk dalam akaun amalan kita. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan kerana kebiasaannya bila saya meninggal dunia ataupun orang lain meninggal dunia, segala-galanya terputus ya, kerana kita sudah tidak boleh menambah ya pahala ataupun mengurangkan dosa apabila kita sudah meninggal dunia. Tetapi ini merupakan berita gembira daripada Allah dalam ayat 46 ya Puan Yati, di mana kita boleh menjadi seperti gunung, sebab walaupun dunia ini telah menyaksikan ramai orang pergi, tetapi gunung tetap ada di situ. Betul kan? Gunung tetap tersergam, indah, dan semua orang ya bercita-cita untuk mendaki kerana ada sesuatu yang menanti di puncak gunung, iaitulah panorama yang indah. Gunung adalah simbol kepada sesuatu yang kekal di atas muka bumi pada alam dunia. Jadi kalau gunung ini boleh kekal, ya, orang panggil dalam bahasa Arab al-baqiyat, ya, gunung ini sebahagian daripada al-baqiyat, sesuatu yang berbaki ketika muka bumi mengalami kemajuan, pemodenan, urbanisasi, orang boleh bina macam-macam bentuk pencakar langit, tetapi sangat sulit untuk mengubah struktur gunung. Sebagaimana sangat susah untuk menebuk, mengorek dan mengubah rupa bentuk paras tubuh gunung. Ya, sampai sekarang kita ada Gunung Kinabalu. Sampai sekarang kita ada Gunung Everest. Gunung ini tidak mengalami perubahan terus-menerus, mengajar manusia tentang ketinggian, ya, tentang kedamaian. Apa yang saya nak sebutkan, tuan-tuan puan-puan, Allah mahu kita perhatikan gunung sebagai sesuatu yang kekal, ya, buat masa ini di atas muka bumi. Jadi kita tengok diri kita. Saya tak boleh jadi macam gunung, ya, tetapi amalan saya boleh menjadi seperti gunung. Maksudnya apa? Walaupun saya meninggal dunia, tetapi pahala itu boleh terus menerus mengalir walau 7 keturunan telah saya tinggalkan. Sebagaimana gunung masih ada di situ walau 7 keturunan. Ya, jadi macam mana Ustaz? Bagi tahu kami. Amalan macam mana yang menyebabkan walaupun kami telah pergi, ya, tetapi pahala terus menerus mengalir. Oleh itu, perhatikan 2 perkara yang diumumkan dalam ayat 46, al-malu wal-banunu. Al-malu wal-banuna. Yang pertama sekali, ubah cara anda pandang kepada harta. Jangan sekadar harta itu dipandang sebagai sumber kebahagiaan, tetapi ubah cara anda pandang harta sebagai sumber kebahagiaan di akhirat, bukan setakat dunia, dengan cara infak, sedekah jariah. Wakafkan sesuatu daripada wang ringgit anda yang boleh memberikan bakti, kemudahan, keselesaan
kepada orang-orang selepas anda. Wakafkan sesuatu, kemudahan. Lalu bila anda pergi, saya pergi, orang yang menikmati kemudahan itu seperti masjid, ya, seperti tahfiz, seperti rumah kebajikan yang datang daripada tanah yang anda wakaf ataupun sumbangan wakaf daripada anda. Pahala itu akan terus menerus masyuk, ya, akan terus menerus masuk kepada anda. Tidak ada yang boleh menghalang daripada pahala itu berterusan masuk kepada anda. Sebagaimana tidak ada orang boleh menghalang daripada gunung ini, ya, kekal di satu tempat. Tidak ada yang boleh menghalang gunung ini daripada stabil. Kemudian al-banun. Selama ni kita tengok anak, kita pandang anak sebagai nanti waktu ayah mak susah, carilah balik mak ayah kamu, tolonglah mak ayah kamu, kamulah masa depan mak ayah, kamulah sumber keselesaan, kesenangan hidup mak ayah di hari tua. Ya, penting pandang begitu, tetapi jangan kita hanya lihat dua sahaja. Tengok anak sebagai sumber pendapatan di akhirat. Lalu bagaimana? Lahirkan anak-anak, ya, yang boleh untuk menyebarkan kebaikan, yang boleh menyebarkan agama, yang boleh untuk berbakti pada manusia, yang mengambil apa yang baik daripada kita sebagai mak ayahnya, yang kemudian disebarkan kepada orang lain. Jadi bayangkan, ya, anak yang soleh, ya, apabila mereka terus menerus melakukan satu amalan yang ditinggalkan, ya, oleh mak ayah mereka, kita akan terus menerus dapat pahala, ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu mithla man amila biha. Itu kata Nabi SAW. Seseorang yang meneruskan sesuatu amalan baik daripada kamu, dan sudah pasti yang paling rapat dengan kita siapa kalau bukan anak-anak? So anak-anak kita lah yang paling terdedah untuk melihat apa yang ayah buat, apa yang mak buat. Anak-anak lah yang paling mudah terinspirasi untuk, ya, duplicate, ya, copy paste apa yang mak ayah buat. Jadi bayangkan, benda baik kita buat, anak-anak terus menerus melakukan kerana terinspirasi daripada kita. Walaupun kita dah pergi, anak menjadi sumber kepada pendapatan pahala kita di alam barzah. Subhanallah. Jadi walaupun kita tak ada, kita umpama gunung, ya, kita umpama gunung di mana pahala itu terus menerus mengalir. Subhanallah. Materialistik, tuan-tuan, bukannya membenci kekayaan ataupun membenci anak-anak. Materialistik ini adalah anda memutuskan daripada harta dan anak-anak unsur-unsur ketuhanan dan hari pembalasan. Saya ulang, ya, supaya semua dapat memahami tema penting surah Al-Kahfi, ya. Materialistik bukanlah anda membenci kekayaan, ya, membenci anak pinak yang ramai, membenci harta kebendaan, ya, tetapi materialistik adalah anda putuskan daripada Tuhan matlamat anda mempunyai harta dan anak-anak. Kenapa nak harta? Kenapa nak anak-anak? Kita tak nak ada kaitan dengan Tuhan dan hari pembalasan, yang tu material. So kalau orang yang tidak ada harta sekalipun, tetapi tidak percaya pada Tuhan dan hari pembalasan, dia tetap materialistik. Tetapi orang kaya raya, tetapi percaya kepada Tuhan dan hari pembalasan, dia tidak materialistik seperti Zulkarnain yang bakal diceritakan nanti. Jadi Allah menyebut satu kalimah keramat, ya, ayat 46, Al-Baqiyatus Salihat. Tulis ramai-ramai dekat ruangan komen tu. Ya, Al-Baqiyatus Salihat. Kita bahasa Melayu pun kan Puan Yati, kita guna perkataan baki. Saki, baki. Sebab saki, baki itu berasal daripada bahasa Arab baqi, ya, ataupun baqa, ya, salah sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha kekal. Baqa, kekal. Jadi antara cara untuk kekalkan pahala kita insya-Allah sampai pada hari kiamat adalah dengan menjadikan harta itu diinfakkan dan anak-anak melakukan amal yang soleh. Yang kedua, P yang kedua, ya, pelajaran daripada gunung. Okey, saya sangat recommend kepada kita semua, ya. Nak recommend pun susah sebab saya pun tak buat. Iaitulah, cubalah cari peluang untuk mendaki, ya, gunung. Sebab banyak perkara kita boleh belajar daripada gunung, walaupun tidak berkesempatan mendaki gunung, tapi kita layan dokumentari pasal Everest. Ya, Puan Yati pernah mendaki tak mana-mana gunung, kan? Jadi
Kalau kita ada pengalaman mendaki gunung, banyak perkara kita patut belajar daripada gunung. Antara yang Allah Ta'ala ajar kita tentang Al-Jibal. Perhatikan ayat 47. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 47 membabitkan gunung. Ya. Di mana gunung bukan sekadar mengajar kita amalan yang boleh dikekalkan walaupun dah mati. Tetapi gunung juga mengajar kita kestabilan. Bila kita tengok kepada gunung, dia macam tidak mengalami perubahan ketika muka bumi di bawah mengalami perubahan. Maksudnya apa? Ia adalah tempat kita sandarkan kepadanya sumber untuk diri kita stabil. Setiap kita semua ada gunung masing-masing. Ya, gunung yang saya maksudkan bukan gunung yang kita nampak dengan mata kita, tetapi ia adalah tempat kita bersandar. Inilah sumber kestabilan hidup saya. Inilah gunung dalam hidup saya, faham ya? Iaitulah ia seperti pendapatan daripada sebuah pelaburan ataupun aset yang kita ada. Ia passive income yang kita ada. Di mana kerana ada passive income ini, apa-apa jadi pun, ya insya-Allah saya punya kewangan akan stabil. Ya, dan mungkin anda berpandangan selagi abang ada, suami ada, saya akan hidup stabil insya-Allah. Selagi isteri saya ada, ya contohnya isteri saya bekerja, insya-Allah akan stabil. Terkadang kita merasakan orang itu, orang ini sumber kestabilan. Terkadang kita merasakan harta itu ataupun industri ini, ya, pelaburan itu, ya, perniagaan ini sumber kestabilan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 47, wa yawma nusayyirul jibal. Hari itu akan datang. Hari di mana kami jadikan gunung-gunung bergerak dengan sangat mudah dan terbang menjadi debu. Sesuatu telah menghentak bumi, namanya Al-Qari'ah. Sesuatu yang telah menghempap bumi namanya Az-Zalzalah. Sehingga gunung menjadi terbang umpama debu yang berterbangan dibawa oleh angin. Ingat lagi kan pada minggu lepas kita berbicara tentang debu-debu hasyiman yang dibawa oleh angin. Semua gunung-gunung yang kita sandarkan, awaklah kestabilan saya, awaklah sumber kebahagiaan saya, awaklah kedamaian saya untuk ribuan tahun akan datang. Hari di mana kita tidak boleh bergantung kepadanya akan datang. Yang hanya menyelamatkan kamu adalah al-baqiyatus salihat. Dan bukannya orang-orang tertentu ataupun material tertentu. Kerana hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu kamu akan lari daripada, ya, kawan-kawan kamu, pasangan kamu, ibu bapa kamu dan anak-anak kamu sendiri. Kamu akan lari. Kamu sendiri tak akan terlintas untuk menyelamatkan anak-anak kesayangan kamu kerana kamu berfikir tentang diri kamu sendiri. Ini perkara yang sepatutnya kita belajar daripada gunung. Iaitulah simbol kestabilan yang satu hari nanti akan dihancurkan Allah. Hari di mana kita tidak boleh lagi meletakkan pengharapan. Kemudian, yang ketiga, ya, yang pernah haji, insya-Allah mudah faham yang ketiga. Ya, Puan Yati dah ada hajah dah? InsyaAllah. InsyaAllah Puan Yati, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua yang belum lagi berkesempatan untuk ke Arafah. Ini nombor 3. Panorama Arafah sebagai peringatan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ayat 47 ada cerita gunung dan ayat 47 ada cerita perhimpunan. Ayat 47 ada kalimah jibal, ayat 47 ada kalimah hasyar. Baik, kita ada pengalaman insya-Allah. Insya-Allah kita akan ada pengalaman ataupun alhamdulillah yang sudah ada pengalaman. Di mana kita pernah tak berhimpun di satu padang namanya Arafah dan di situ kita boleh nampak gunung ganang. Sejelas Jabal Rahmah, ia adalah sebahagian kecil daripada gunung-gunung di tanah Makkah. Tetapi akan ada satu perhimpunan. Akan ada satu lagi perhimpunan yang seumpama Arafah, di mana pada hari itu kamu tak akan nampak dah gunung ganang.
haba'an manthura. Semua gunung ganang menjadi debu yang berterbangan. Sekarang bila kita berhimpun di Arafah, apa kita belajar? Semua orang dari seluruh dunia, dari pelbagai bangsa dan bahasa, dari wajah kulit putih hingga wajah kulit hitam, daripada pelbagai usia tua dan muda, semua bangsa manusia dari pelbagai tempat dan dari pelbagai usia berhimpun di satu lokasi untuk belajar tentang hari kiamat, di mana semua orang akan menghadap Tuhan. Tetapi gunung masih ada. Banyak gunung di tanah suci Makkah. Tetapi akan berlaku satu lagi perhimpunan, di mana ini adalah peristiwa yang akan berulang. Semua manusia akan dihimpunkan, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah tak akan tinggalkan wala seorang pun dari kalangan mereka yang pernah hidup dan pernah lahir di atas muka bumi, kecuali akan dihimpun ke dalam perhimpunan mega ini. Dan dalam perhimpunan itu kita tak akan nampak sebarang gunung ganang kerana kita sudah berada di alam lain. Ayat 47 merujuk kepada alam kiamat dan alam akhirat. Dua alam dalam satu ayat. Ayat 47 merujuk kepada alam kehancuran, iaitulah kiamat, dan alam kebangkitan semula, di mana semua akan berhimpun di padang mahsyar. Jadi hasyara adalah perhimpunan yang diadakan oleh Allah untuk tempoh yang terlalu amat lama, bergantung kepada amalan masing-masing, untuk tujuan dihisab oleh Allah. Dan waktu itu semua manusia sejak daripada orang pertama sekali hidup hinggalah orang terakhir sekali hidup akan dibawa menghadap Allah. Kalimah hasyarna, kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan faham itu adalah past tense. Ya, hasyarna. Sedangkan perkara ini belum terjadi, betul kan? Ini belum berlaku. Kenapa guna past tense? Bukankah sepatutnya present tense, future tense? Tetapi Allah menyebut, ia telah berlaku dalam pengetahuan aku. Ia menandakan kepastian yang tidak akan mengalami perubahan. Yang memberitahu kita tentang perhimpunan ini akan berlaku adalah Allah yang tahu masa depan. Allah yang telah melihat masa depan. Masa depan adalah makhluk Allah. Masa adalah makhluk. Seolah-olah awak nak lari daripada perhimpunan ini, tak payahlah. Awak semua akan lalu hentian ini. Aku melihat di himpunan tersebut, yang kita kena risau, kita duduk di bahagian mana? Kita duduk di dalam kumpulan zumar yang mana? Itu yang ketiga. Yang keempat, perhimpunan ini amat menggurunkan. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali Allah Ta'ala menyebut tidak ada seorang pun akan dapat escapism, meloloskan diri, mengelakkan diri daripada disiasat. Bahkan Allah menyebut saffan. Kalau kita perhatikan ayat 48, ada kalimah saffan, wa uridu ala rabbika saffan. Setiap manusia akan, uridu ni artinya dipamerkan, didedahkan. Artinya setiap orang akan diperhatikan oleh Allah, dan setiap orang itu akan berbaris-baris dalam satu barisan. Allah tidak sebut sawafan, jamak, plural. Allah sebut saffan. Sebab apa? Kalau kita pernah duduk dalam dunia pembarisan lah zaman sekolah dulu kan, Puan Yati, kita kalau duduk baris kedua, baris ketiga, berbanding duduk kat baris depan, kita lebih boleh rasa selamat kot daripada dimarah-marah oleh komander. Kita rasa boleh selamat lagi lah sebab kita duduk di baris kedua, baris ketiga, sebab dia mesti beri perhatian pada frontliner yang barisan depan tu. Kan? Komander ni kalau nak marah pun, dia akan tengok yang kat depan dia. Kita boleh menyelip mana-mana lagi. Tetapi bila Allah kata satu baris, kemudian satu baris ke depan, satu baris ke depan, satu baris ke depan, walillahil mathalil a'la, ini adalah satu bentuk metafora untuk memahamkan kita. Setiap satu baris akan ke depan dan akan dihitung, dikira. Kemudian satu lagi baris. Maknanya poin ayat ini adalah tidak ada seorang pun Allah akan terlepas pandang. Awak-awak semua akan diberi perhatian dengan teliti dan terperinci. Ia sangat menggerunkan hanya dengan kalimah saffan. Juga kalimah jituna.
Ya, laqad jitumuna, orang yang belajar bahasa Arab akan boleh membedakan jaa dengan ata. Awak semua akan datang kepada saya dengan urusan yang besar. Tidak ada orang akan datang dalam keadaan santai, relax. Sebab tu dalam hadis sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah, bukankah semua orang tidak ada seorak benang pada waktu itu, wahai Rasulullah? Tetapi Nabi mengatakan betapa besarnya urusan, betapa besarnya ketakutan nak menghadap Tuhan sampai tak ada satu saat pun nak menjenguk orang lain. Walau tidak ada seorak benang pada lelaki dan perempuan itu. Tak ada satu detik pun kita nak terpandang dan tertengok kerana memikirkan nafsi diri kita yang akan berdepan dengan Tuhan. Jadi ja'a ji'tumuna, kalimah yang sangat menggerunkan. Saya bagi metafora saja tuan-tuan. Kita nak balik mengundi contohnya kan. Kita turun saja di airport, ia adalah satu urusan besar. Kita kena cepat-cepat pergi ke tempat mengundi nanti 19 November kan, sebab kita turun di airport. So bila kita turun ke satu tempat, kita mendarat di satu tempat untuk urusan yang besar, itu dia panggil ja'a. Saya bukan balik saja ni, saya balik nak mengundi. Tetapi kalau balik, family akan sambut untuk family day, itu bukan ja'a, itu ata. Kita balik dengan senang hati, kita rasa macam flight delay pun tak ada masalah. Tapi kalau balik mengundi flight delay, bahaya. Takut nanti tak sempat nak mengundi. Jadi urusan besar dia panggil ja'a, urusan yang mudah dia panggil ata. Betapa halusnya kalimah Quran. Dan last one, akhir sekali perjanjian yang didustakan tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari itu nanti adalah perjanjian yang sudah ditetapkan mau'id, tetapi ada sahaja manusia yang tidak mempercayainya. Dahulu mereka adalah Quraisy dan sekarang ia boleh jadi kita semua. Semoga Allah tidak menjadikan kita dari kalangan orang yang tingkah laku mereka menunjukkan mereka tidak percaya pada hari pembalasan. Wallahu alam puan Yati. Masya Allah, detail satu persatu. Kebetulan hari ni hari Jumaat juga Ustaz kan, di mana dikabarkan berlakunya hari kiamat pun hari Jumaat. Masya Allah, mudah-mudahan dia bukan sekadar merentap hati kita, tapi membawa kita untuk faham dan mendalami, menghayati Al-Quran itu sendiri dalam surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 48. Betul lah Ustaz, walaupun hanya 3 ayat tapi dia sangat menyentak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian untuk hari ini. Ustaz, hujung sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita. Silakan Ustaz. Jangan kita hanya percaya pada perkara yang kita nampak depan mata. Lalu apa yang tidak nampak depan mata, kita tidak percaya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Kahfi untuk kita percaya. Di belakang sesuatu yang kita nampak, ada banyak perkara yang benar-benar wujud dan tidak boleh didustakan. Ia adalah seperti Tuhan, ia adalah seperti hari pembalasan, ia adalah seperti akhirat. Jangan kita terpedaya dengan dunia yang beranggapan kita hanya kena percaya apa yang kita nampak depan mata. Adapun selain daripada itu, kita tidak perlu percaya. Inilah dunia materialistik, sentiasa berjaga-jaga dengan surah Al-Kahfi. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah untuk sambungan pengajian untuk siri yang ke-17. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي خير
يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Engkau harapan setiap insan, syafaatkanlah kami ya khairal anam. Engkau harapan setiap insan, syafaatkanlah kami ya khairal anam. Syafaatkan kami kekasih hatiku, syafaatkan kami kekasih hatiku, syafaatkan kami ya Rasulullah ya Nabi. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut tubuhku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Suri ranjau dan dana. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jom jadi pemanggil bertuah. Hubungi kami sekarang 0362051500. Nilai-nilai bersama IKIM. Adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab. Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat. Daripada soal kerenah birokrasi, tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi, iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja, sama ada melewatkan membuat keputusan, mencuri masa resmi dan sebagainya, hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk, dia katakan rasuah, dan juga penyalahgunaan kuasa. Kuasa itu tak ada pada kita, ada batasan kuasa kita, tapi kita melampaui batasan. Dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun sebelum ketua-ketua menyuruh
warga kerja berakhlak mulia, mereka sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adat dan pekerti, budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing. Kepimpinan melalui tauladan. Yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan betul. Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu saja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Shawkani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Kuching 93.7 FM. Selagi hayat di kandung badan, selagi mata belum terpejam, sentiasalah berbakti buat ayah dan bunda. Sesungguhnya masa emas mereka penuh mencuri perhatianmu. Jangan ada yang terleka melepaskan waktu yang semakin hampir. Padamu ya Rabbi, ku mohon kepadamu dengan sepenuh hati, ampuni dosa ayah dan bunda. Padamu ku memohon, lindungilah mereka dari segala duka, nestapa di jiwa. Wahai anak tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu. Tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu. Padamu ya Rabbi, ku mohon kepadamu dengan sepenuh hati, ampuni dosa ayah dan bunda. Padamu
Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Buat sahabat-sahabat pendengar IKIM yang berada di Sorombai, Negeri Sembilan, boleh dengarkan IKIM di 102.7 FM. Masya Allah. Kita dah dengarkan isyarat memanggil untuk kuis selongkar bahasa. Kita nak tengok siapa yang dapat menembusi talian untuk cuba menjawab perkongsian soalan untuk kuis selongkar bahasa kita pada hari ini. Puan Rohana, dari mana Puan Rohana? Daripada Negeri Sembilan. Dari Negeri Sembilan. Okey. Bersedia untuk menjawab soalan untuk selongkar bahasa? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Soalan kita mudah saja. Apakah perkataan sekarang ataupun terkini yang menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan kaki? K-A-K-I. Ini perkataan kaki itu adalah arkaik. Perkataan arkaik dia kaki. Tapi sekarang ni orang guna istilah itu sebagai apa? Boleh tak bagi clue sikit? Okey, clue dia adalah keluarga. Keluarga? Kaki, keluarga. Dia adalah dia keluarga lah. Dia gelaran kepada seseorang dalam keluarga. Oh, gelaran pada tu. Tak terfikir. Dia kalau macam kita, lepas tu ada ibu ayah kita, atas tu apa lagi? Lepas ayah tu. Lepas ayah. Tak terfikir. Minta maaf sangat. Anda baru saja terlepas voucher bernilai RM200 daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaki tu maksud dia datuk, Puan. Tak apa, mungkin bukan hari ni, insyaAllah lain kelapangan, insyaAllah. Terima kasih banyak kerana menghubungi. Assalamualaikum. Salam. Itu dia, datuk sebenarnya. Perkataan arkaik dia adalah kaki. Maksud sekarang kita selalu gunakan datuk. Jadi mungkin hari ni tak adalah redha je lah kita kan. Hari ni tak ada pemenang. Jadi kita akan sambung minggu hadapan untuk kuis selongkar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Saat ini sebabkan terredha kan, kita dengarkan Irfan Haris menerusi lagu Redha sebelum kita nak beri laluan pada berita IKIM jam 12.30 hari. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tuhan, tolonglah bukakan cinta dan kasih dalam hidupku. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Saat nantiku akan rahmat-Mu. Ku imbasi jalan yang berliku, penuh gelap bisa dan harus ku takutkan. Merantai jiwaku, berat hatiku menanggung. Usah biar hidupku tuk hanyut lagi. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat bila Engkau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmah-Mu.
hikmahmu. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.